Salam sejahtera, selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih karena terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan yang saya amat hormati semua. Satu berita gembira untuk seluruh Malaysia. Satu berita gembira untuk penyokong Tun Dr. Mahathir Mohamad. Saya sangat respect Tun Mahathir. Tapi apabila satu bukti yang jelas penolakan rakyat terhadap Tun Mahathir dinyatakan pada pilihan raya umum ke-15 yang lalu, apabila beliau sendiri kalah dan partai. Hello semua, salam sejahtera. Sebentar saya ingin kongsi kepada Anda tentang satu produk yang sangat istimewa dan satu produk yang hanya satu-satunya ada di dunia, yaitu terapi imun ataupun transfer factor for life. Kepada Anda yang mempunyai penyakit kencing manis, kolesterol, darah tinggi, masalah jantung, gastrik, gout, autoimun, penyakit kulit, dan apa saja masalah kesehatan Anda, saya ingin memperkenalkan kepada Anda satu produk untuk mendidik sistem imun, menjaga sistem imun kita, dan menjadikan sistem imun kita ini bijak, pandai melawan penyakit. Transfer factor, terapi imun, bukan obat. Terapi imun tidak menyembuhkan penyakit, tetapi terapi imun adalah untuk sistem imun badan Anda. Kepada Anda yang mempunyai masalah kesehatan, Anda perlu mendidik sistem imun Anda. Anda perlu menjadikan sistem imun badan Anda kuat untuk melawan berbagai jenis penyakit. Terapi imun untuk mendidik sistem imun badan dan sistem imun badan Anda yang akan melawan penyakit-penyakit tersebut. Sekiranya Anda berminat, Anda boleh menghubungi saya di nomor yang tertera. Artinya, satu kerusi pun tak menang. Saya rasa mungkin itu adalah satu signal bahwa Mahathir memang sudah perlu rehat saja. Tidak lagi aktif dalam politik dan fokus kepada perkara-perkara yang lebih penting daripada politik. Ada yang mengarahkan, ada yang mahu Tun Mahathir rehat saja, di samping faktor umurnya yang sudah terlalu tua. Jadi saudara-saudara yang saya hormati, mungkin ada yang cakap Mahathir nih sudah kritikal, tapi bukan dalam keadaan fisikal, tetapi dalam keadaan politiknya. Karena pertama, beliau telah ditolak pada PRU 15. Ada yang kata Mahathir sudah tiada harapan. Mahathir sudah tiada harapan nak tumbangkan Anwar, nak tumpaskan Anwar. Saudara-saudara, berita baiknya adalah Mahathir disahkan sudah kembali ke pejabat. Beliau dilihat berada dalam keadaan sihat serta kembali menjalankan rutin kerja secara berperingkat. Jadi dalam ruangan komen pasti ada yang bersyukur, pasti ada yang suka, ada yang memberikan reaction love, ada yang memberikan reaction like, ada yang memberikan reaction ketawa. Ada pula komen di sini yang kata nak huru harakan negara, cara apa pula tuh? Anda boleh lewat FB Sinar Harian. Ada yang cakap dulu oke, sekarang sampah. Dah sihat masuk office lah, takkan masuk EJN pula. Pejabat mana dia masuk? Kembali ke pejabat, kembali turunkan Anwar. Media tak payah siar berita sampah. Nanti dia mati baru boleh maklum. Itu kita tak sokong lah. Kita berdoa supaya Tun Mahathir terus sehat. Ada yang cakap jalan pun nak orang pegang, lagi kata semangat. Astaga, wujud lagi. Aduh, penatlah aku dengar rintihan dia. Ada yang kata start meroyan baliklah. Ada yang bersyukur Tun sudah sehat sepenuhnya. Ada yang berkata melihat Tun aku berasa sangat sedih. Sebab apa? Jasa beliau terlampau banyak. Buktinya, Melayu kita dah kaya raya sekarang. Tanah Rizab Melayu dijaga dengan baik. Ada yang cakap, tak boleh buat apa dah. Ada yang cakap perosak. Ada yang cakap, Tun Mahathir tulis skrip turun Anwar ke tu. Jadi ada yang memuji, ada juga yang mengutuk Mahathir. Tapi saya berdoa supaya Mahathir terus sehat. Dan kita berdoa supaya Mahathir dalam keadaan yang baik saja. Salam sejahtera, selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Tuan dan Bapak yang saya hormati, saudara-saudara semua.
Rupanya yang hangat pada ketika ini bukan saja cuaca panas, tapi berkaitan dengan ahli parlemen PKR yang dikaitkan dengan dana RM 95 juta atau 10 juta. Saudara-saudara, akhirnya berkaitan dengan isu ini, Rafizi telah membuat satu pengakuan. Bahkan ada juga yang menggesa Anwar untuk bersuara berkaitan dengan ini karena melibatkan ahli parlemen PKR. Saudara-saudara, ada satu pengakuan ataupun ada satu perkongsian daripada FB Berita KS. Anda boleh lawat FB Berita KS. 25 Mac, ahli parlemen Pandan Datuk Seri Rafizi Ramli menolak dakwaan terhadap beliau susulan kenyataan ahli perniagaan Victor Chin yang mengaitkan seorang ahli parlemen PKR dengan permintaan wang 10 juta ringgit Malaysia bagi menyelesaikan isu skandal mafia korporat. Bukan saya kecoh tentang ahli parlemen PKR terima 95 juta dari Victor Chin. Tetapi sebab masih mudraya, saya komen esok sajalah, katanya. Terdahulu Victor atau nama sebenarnya Chin Bun Lung mendakwa dalam dokumen terperinci bahawa seorang MP PKR meminta 10 juta, namun beliau hanya menyerahkan 9.5 juta pada peringkat awal. Menurutnya, baki 500,000 tidak diserahkan kerana isu berkenaan tidak diselesaikan seperti dijanjikan. Sementara itu, SPRM menafikan dakwaan berkenaan dan menyifatkan sebagai tidak berasas serta cubaan mencemarkan kredibiliti agensi itu. Apabila baki 500,000 tidak diserahkan kerana isu berkenaan tidak diselesaikan seperti dijanjikan, mengaitkan wujudnya tekanan dan intimidasi terhadap pihak korporat bagi memaksa penjualan saham atau peletakan jawatan. Rafizi membuat pengakuan, bukan saya. Jadi dalam masa yang sama, saudara-saudara, saya mendapat maklumat terbaru apabila Rafizi telah membuat satu kenyataan yang terbaru berkaitan isu ini. Rafizi yakin Chin ada bukti pembabitan ahli parlemen PKR. Rafizi Ramli percaya ahli perniagaan Victor Chin mempunyai bukti kukuh berhubung dakwaan pembayaran 95 juta kepada seorang MP PKR. Dalam video ringkas yang disiarkan di YouTube, ahli parlemen Pandan itu memberi gambaran yang Chin mungkin telah merakam perbualan dia dengan ahli parlemen terbabit. Jadi, kalau Rafizi ini yakin Chin ada bukti pembabitan ahli parlemen PKR, dedahkanlah siapa. Kenapa nak berteka-teki lagi? Dan akhirnya ada yang berharap Anwar yang memang tidak menyukai perkara begini, berharap Anwar untuk bertindak dan kalau boleh siapapun juga yang bersalah, tidak kisahlah MP PKR ataupun siapa saja yang terlibat bersalah dalam isu ini perlu dikenakan tindakan undang-undang. Manakala dengan berita yang menyebut Mr. R yang dikaitkan dengan terima 95 juta, Ramanan pula telah menafikan beliau adalah Mr. R yang dikaitkan terima RM 95 juta dan tak kenal Victor Chin. Naib Presiden PKR Datuk Seri R. Ramanan menafikan dakwaan bahawa beliau sebagai Mr. R yang didakwa menerima 95 juta. Jadi kalau Mr. R, siapakah Mr. R ini? R. Ramanan pun R, Rafizi pun R. Pasti mungkin ada nama ahli parlemen PKR yang lain yang bermula daripada R. Jadi akhirnya Ramanan pun sudah buat pengakuan menafikan beliau adalah Mr. R yang dikaitkan dengan isu ini.